أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin diteruskan huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-222. Kata orang yang alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini, iaitu berkaitan dengan kalam hikmat Syekh Ibn Atha', ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wa huwa la yuhibbu an takuna 'abdan li ghairihi. Tiada engkau menyintai sesuatu melainkan pasti engkau menjadi hamba dari apa yang engkau cintai itu. yakni seseorang itu tidak mengasihi, mencintai sesuatu itu melainkan dia akan jadi hamba kepada apa yang dikasihi itu. Dan Allah Ta'ala tidak suka bila engkau menjadi hamba sesuatu selain daripadanya. Dan Allah Ta'ala ni, kata Syekh Ibn Atha', tidak suka seseorang itu menjadi hamba kepada yang lain dari Allah. Apa yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atha'? Jadi sekarang yang meletakkan status seseorang itu sebagai hamba terhadap sesuatu apabila dia terikat dengan sesuatu itu dengan ikatan kasih, suka, cenderung dan sebagainya. Jadi bila seseorang itu terikat dengan ikatan kasih terhadap sesuatu itu, maka seseorang itu dikira sebagai menjadi hamba kepada sesuatu itu. Baik, lalu Syekh Ibn Atha' menjelaskan bahawa Allah Ta'ala ni tidak suka yang demikian itu. Yang ni tidak suka seseorang itu menjadi hamba kepada yang lain dari Allah. Dalam apa ni, atau dengan perkataan lain, Allah Ta'ala ni tidak suka apabila seseorang itu mencintai sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang sudah dijelaskan dulu tentang kedudukan hamba di sini. Konsep
Bila seseorang tu kasih kepada sesuatu, dia akan jadi hamba kepadanya. Bila dia jadi hamba kepada sesuatu, berarti tidak sempurna lagi kehambaan diri terhadap Allah, dan Allah Ta'ala tak suka perkara itu tu. Hendaklah kita faham bahawa yang dikatakan sebagai hamba kepada sesuatu sehingga mencacatkan kehambaan terhadap Allah ini bukan dari aspek akidahnya, tapi ialah dari aspek tasawufnya. Dah apa beza? Akidah ni keyakinan, i'tiqad. Jadi kerosakan pada aspek akidah ni boleh membatalkan akidah itu. Bila kita kata seseorang itu memperhambakan diri atau jadi hamba kepada yang lain daripada Allah atas keyakinan bahawa boleh memperhambakan diri atau jadi hamba kepada yang lain dari Allah, maka itu sudah tentu membatalkan iman, merosakkan akidah. Tapi bukan itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat ni. Jadi kita kena fahami baik-baik maksud Syekh Ibn Atta' ni. Apa yang dimaksudkan oleh Syekh Ibn Atta' ni, iaitu kecenderungan hati. Kecenderungan hati seseorang, terikatnya hati seseorang terhadap sesuatu yang lain daripada Allah. Maka dari segi tasawufnya, dia dikatakan menjadi hamba kepada sesuatu itu. Dari segi tasawufnya boleh kata gitu. Tapi dari segi akidahnya tak betul tu. Dari segi akidahnya, kalau kita anggapan kita kasih kepada yang lain daripada Allah Ta'ala dengan erti kita jadi hambanya, dengan makna akidahnya, tak ada seorang yang selamat. Siapa dia tak ada kasih kepada benda lain? Kasih kepada keluarga, kepada anak, kepada isteri, kepada harta benda dan sebagainya. Siapa dia agaknya tak ada perasaan kasih kepada benda-benda itu? Maka sebab itu kita kena lihat dari sudut yang berbeza. Jangan pandang dari sudut akidah. Pandang dari sudut tasawuf ni. Tasawuf dengan kasih hati kita, tautan hati kita kepada yang lain dari Allah itu pada hukum tasawuf. Hukum tasawuf dikatakan menjadi hamba kepada sesuatu itu. Tapi hamba ni bukanlah berarti mencacatkan kehambaan diri manusia kepada Allah, sehingga kita kata manusia ni sudah syirik dari segi ibadahnya tu. Jangan sampai gitu. Ini dari sudut tasawuf saja. Jadi tasawuf ni hati kita duk kasih ke lain, cenderung ke lain, maka dari segi tasawufnya seolah-olahnya kita jadi hamba kepada satu benda tu. Dan itu dalam hubungan kita dengan Allah, dia akan memudarkan, dia akan menjadikan penghambaan diri kita ni, kehambaan diri kita terhadap Allah tu jadi kurang, lemah. Itu je. Maksudnya dari segi menjadi hamba Allah, tetap hamba Allah, tetapi kekuatan ataupun kesempurnaan penghambaan diri itu kurang. Dan Allah Ta'ala tidak suka keadaan itu, keadaan yang demikian itu. Ini Syekh Ibn Atta' nak beritahu kita dari sudut tu. Jadi sebagai seorang mukmin, kalau kita ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada hasrat nak baiki lagi, nak lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena kurangkanlah tautan hati kita, kasih hati kita kepada yang lain dari Allah. Kurangkan. Bila yang tu semakin berkurang, maka lebih sempurnalah pengabdian diri manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita baca dari sudut akidah, dia boleh bawa kepada kesan yang lain. Menjadi hamba kepada yang lain dari Allah ni, dari sudut akidah, dia dianggap syirik. Kita menjadi hamba kepada memperhambakan dirilah kepada yang lain dari Allah itu. Dari aspek akidahnya memang itu dikira sebagai syirik dalam peribadatan. Macam kita mengabdikan diri kita kepada bulan bintang ke, kepada berhala, kepada tokong ke, ataupun apa saja yang dalam Islam dianggap sebagai membatalkan akidah. Itu sudut lain. Sudut lain. Jadi konsep hamba ni, iaitu konsep ibadah ni, dalam akidah dia ada sudut lain, dalam tasawuf dia ada sudut lain, kefahaman tersendiri. Kalau dalam akidah kau maksud menjadi hamba kepada yang lain dari Allah ni, kita menyembah yang lain dari Allah lah.
Itu dalam akidah. Bila kita menyembah yang lain dari Allah, berarti kita telah syirik dalam ibadah tu, dalam pengabdian diri kepada Allah Ta'ala tu. Itu membatalkan iman kita. Dalam tasawuf, menjadi hamba kepada yang lain dari Allah tidak dengan makna tu. Saya tegang ni supaya orang tak keliru. Padang dah ni, kita jadi hamba yang lain dari Allah ni, menghambakan diri ni padang batal. Ni bila kita keliru ni, mana aspek akidah, mana aspek tasawuf, boleh membawa kepada salah faham juga ni. Ini yang perlu kita fahami baik-baik. Maka saya nak ulangi lagi, saya takut timbul kekeliruan dalam perkara menjadi hamba kepada yang lain dari Allah ni. Dalam usuluddin, dalam akidah, menjadi hamba kepada yang lain dari Allah membatalkan akidah tu sendiri. Tapi apa maksudnya menjadi hamba kepada yang lain dari Allah tu? Maksudnya dia menyembah yang lain daripada Allah. Menyembah dengan arti mengabdikan diri kepada sesuatu itu dan meyakini ketuhanan sesuatu itu, ataupun sesuatu itu diyakini ada ciri-ciri atau sifat-sifat ketuhanan. Itulah yang dikatakan menyembah kepada yang lain dari Allah. Jadi menjadi hamba kepada yang lain dari Allah dalam usuluddin dengan makna itu, dengan makna menyembah yang lain dari Allah, dan ini sudah tentu berarti syirik dalam ibadah, dan ini merosakkan iman. Adapun yang dibicarakan oleh Syekh Ibn Atta dalam kalam hikmat ini, yang dikatakan menjadi hamba kepada yang lain dari Allah itu bukan dengan makna menyembah sesuatu itu, tapi hanya sekadar hati kita terpaut dengan perasaan kasih, sayang, suka terhadap sesuatu itu. Itu je. Cuma tasawuf menyebutnya sebagai menjadi hamba kepada sesuatu itu. Jadi menjadi hamba kepada sesuatu dengan makna ni tidaklah membawa kepada batalnya iman, batalnya tauhid. Tetapi kesan dia apa benda? Pengabdian dia kepada Allah Ta'ala tu jadi tak kukuh. Bila dia kasih kepada yang lain dari Allah, perasaan kasih kepada yang lain dari Allah Ta'ala tu, dari segi tasawufnya, benda tu disebut sebagai menjadi hamba kepada sesuatu benda tu. Dan menjadi hamba kepada suatu benda atas makna kasih kepadanya itu tidaklah membawa batal iman. Cuma dari segi hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu jadi longgar. Tu je, jadi longgar. Jadi bila kita kasih satu benda ni, ibadah kita pun tak juruh mana jadi. Duk teringat ke benda ni. Contohnya, contoh mudah. Kasih kita tak satu benda tu kadang-kadang menghilangkan khusyuk kita, menghilangkan keikhlasan kita, dan macam-macam lagi lah. Menghilangkan kemurnian ibadah kita tu. Jadi semua itu menjadikan hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu jadi longgar, jadi tak kukuh, tak kuat mulai. Ini. Jadi jangan salah faham bila Syekh Ibn Atta kata apabila engkau kasih kepada sesuatu, engkau telah jadi hamba kepadanya. Jadi kita pun faham, jadi hamba kepada yang lain dari Allah ni, ini syirik ni. Jangan faham kau tu. Jadi yang dikatakan jadi hamba kepada yang lain dari Allah tu, dari sudut akidahnya bukan dengan makna kasih tadi tu, dengan makna menyembahnya, mengabdikan diri kepadanya dan meyakini ketuhanannya atau memiliki sifat-sifat ketuhanan pada sesuatu benda tu. Barulah itu dikatakan menjadi hamba kepada yang lain dari Allah, boleh membatalkan ibadah dia tu, boleh merosakkan iman dia tu. Baik. Cinta pada sesuatu itu menjadikan buta dan pekak. Cinta pada sesuatu tu, ini sebenarnya adalah makna yang diambil daripada sesuatu yang diriwayatkan. Ada riwayat menyebut. Jadi cuma dalam kitab ni tak sebut ni sebagai makna daripada periwayatan hadis tadi tu. Jadi ada diriwayatkan hubbuka li syai' yu'mi wa yusim. Hubbuka yakni kasih engkau, cenderung hati, terpaut hati kita terhadap sesuatu itu, kalau dikuat dah lalu menjadikan kita, kewarasan kita jadi kurang sikit. Yu'mi wa yusim. Yani yu'mi ni menjadikan kau buta. Menjadikan kau buta dan pekak. Yu'mi wa yusim.
Bila kita kasih kepada sesuatu benda ni, kita akan jadi buta dan jadi pekak. Apa artinya? Yang dimaksudkan kasih di sini pengaruh ta'assub, keta'assupan kita yang membuta-tuli terhadap sesuatu itu. Orang kata Raja Hima, tak boleh nak timbang langsung, tak boleh nak fikir langsung. Tu siapa tangga tu lah. Tahap tu lah tu. Tahap tak boleh dengar langsung. Tak boleh nak dengar langsung orang khabar benda, orang jelas benda, tak boleh dengar langsung. Itu. Hubbuka li syai'. Kasih yang kau terhadap sesuatu menjadi kau buta dan pekak. Kau tak boleh nak dengar dah. Hujah-hujah orang, kalam orang tak boleh nak dengar dah. Jadi gitu. Tak boleh nak pakai langsung, tak boleh nak timbang langsung. Menjadi buta dan pekak. Itu adalah merupakan perasaan kasih yang kuat. Perasaan kasih yang kuat ni, bila kuat doa lalu, dia akan jadi ta'assub, membetul-tuli. Jadi akan jadi ta'assub, membetul-tuli. Bila ta'assub, membetul-tuli kau, khabar Raja Hima, tak nak fikir langsung. Tak nak terima, mikir pun tak boleh. Kata biar tabeng depan mata pun tak payah pakai. Tu kedudukan seseorang yang terpengaruh oleh kasih yang terlalu kuat tak sesuatu sehingga bertukar menjadi keta'assuban. Dan ini hijab tebal, hijab besar bagi diri manusia. Biar orang depan pun, orang nampak tabeng depan, orang nampak orang tabeng depan, jelas nampak. Tapi pada dia, rima situ, rima lah itulah tengok. Ia pandang warna. Biarlah benda lain pun, dia dah nak terima langsung. Ini kedudukan orang yang dikatakan sebagai yu'mi wa yusim ini. Itu yang disebut oleh Syekh Mu'atta. Bila kau kasih kepada sesuatu, menjadi hamba ke dia. Jadi hamba ni maksudnya tak nampak benda lain lah. Tu dia boleh nampak. Jadi tasawuf mengajar kita jangan sampai begitu. Biar kita menerima kebenaran itu atas dasar kebenarannya. Dengan arti apa dalilnya, apa hujahnya, apa keterangannya. Itu tasawuf ajar kita. Ada orang beranggapan tasawuf ni ajar kita supaya berta'assub. Itu bukan tasawuf tu. Itu pembawaan peribadi. Tasawuf mengajar kita supaya membuka minda seluas-luasnya, membuka jiwa seluas-luasnya, sehingga kita mempertimbangkan sesuatu itu berdasarkan kepada dalil yang terang dan jelas dan nyata. Itu tasawuf. Sekalipun ada perkara-perkara yang disebut dalam tasawuf itu kadang-kadang mengelirukan orang, sebenarnya keliru tu sebab orang tu tak faham. Kalau dia faham oleh, dia akan keliru. Ada hujah dia, ada dalil, ada keterangan dia. Cuma kita mengaji tak mengaji je. Itu berlaku dalam tasawuf. Tapi saya nak beritahu, dalam keadaan seperti ini, bila adanya sesuatu keterangan dan tasawuf yang agak romek sikit, kemudian ada dipegang dan dipertahankan oleh ulama tasawuf, dituduh sebagai ta'assub. Ta'assub ni mempertahankan sesuatu tanpa dalil, tanpa hujah. Sekadar dia kata gitu-gitulah. Itu keta'assuban yang membetul-tuli. Tapi dalam tasawuf tidak. Ia akan bawa kita ke arah nak tahu apa bukti dia, apa dalilnya, apa hujahnya. Dia akan jadi macam tu. Itu tasawuf yang benar. Tasawuf yang batil memang akan mengikat kita dengan keta'assuban. Dan itu bukan tasawuf lah sebenarnya, mungkin orang nama ya. Tapi hakikat tasawuf dia akan bawa kita kepada cenderung untuk mengetahui kebenaran sesuatu. Dan kita tidak terpengaruh oleh nafsu yang membawa kita keta'assuban ni. Itu kedudukan orang yang mengaji tasawuf yang betul, dia akan pergi gitu. Dia akan pergi menghilangkan keta'assuban. Sehingga dia akan terbuka minda dia, akal dia, hati dia seluas-luasnya. Dengan arti dia akan tengok dalil-dalil yang ada, pertimbangan dalil yang ada, dan dia boleh menerima hak itu sebagai hak, yang benar itu sebagai benar. Itu dia. Jadi bila disebut di sini cinta pada sesuatu itu menjadikan buta dan pekak itu, ini adalah merupakan makna di antara makna bagi sesuatu yang diriwayatkanlah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba baju, permaidani dan isteri, celaka dan rugi, dan umpama kena duri semoga tidak keluar. Jadi hadis ni menyebut tentang kecelakaan. Baik, perhatikan. Ta'isa, kalau kalam Arab dia Ta'isa abdud dinar wa abdud dirhami.
celakalah bagi hamba kepada dinar. Dinar ni mata wang lah, mata wang mah. Dan celakalah bagi hamba kepada dirham. Dirham ni mata wang juga, mata wang perak. Orang dulu guna mata wang. Jadi emas dan perak lah. Jadi Nabi kata celaka orang yang jadi hamba kepada emas dan perak. Jadi perhatikan baik-baik kalam Nabi ni. Yang dicelakakan, yang ada makna kecelakaan itu adalah pada hamba, orang yang menjadi hamba kepada semua benda ni. Apa maksud menjadi hamba kepada emas dan perak ni? Orang yang terikat kuat hati dia terhadap perkara-perkara ni, sehingga dia mempengaruhi perasaan dan ingatan dia tu dengan terikat dengan benda-benda ni dengan kuat. Sehingga menjadikan seseorang tu tidak menunaikan hak-hak dia, kewajipan-kewajipan yang berkait dengannya tidak tunaikan kerana ikatan perasaan kasih sayang terhadap benda-benda ni. Itulah yang membawa manusia menjadi hamba kepada sesuatu benda. Sebenarnya bukan kepada dinar saja, bukan kepada dirham saja, semua perkara. Apa-apa saja yang merupakan sesuatu yang disukai oleh manusia, yang diinginkan oleh manusia, bila manusia menyukainya, menginginkannya, dia akan jadi hamba kepada suatu benda itu. Jadi Nabi kata ta'isa, celaka. Jadi jangan kita terkeliru dalam memahami bahawa setiap orang yang ada benda ni, ada emas, ada perak, celaka belaka, tidak. Jadi orang yang memiliki sesuatu benda itu belum tentu, tidak semestinya berarti dia menggilainya. Jangan kata dia memiliki sejumlah emas dan perak yang banyak, lalu kita buat pukul rata dia ni memang orang gila, gila ke emas dan perak. Belum tentu. Belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab antara pemilikan dengan tautan hati ni dua benda yang berbeza. Kita kalau tak membezakan benda ni, kita akan buat sedap rembah tahu orang lah. Tengok orang ni banyak harta, banyak emas, harta emas kan, oh ni ahli dunia lalu. Itu pakai buah tu. Itu ukuran yang salah. Memiliki sesuatu belum tentu berarti menjadi hamba kepadanya, dengan belum tentu berarti menggilainya dan menjadi hamba kepadanya. Bahkan tidak memiliki sesuatu pun tidaklah berarti dia tidak menggilainya. Boleh jadi belaka. Guana boleh jadi gitu. Jadi adalah tidak tepat kalau kita nak mengukur seseorang tu bila kita tengok dia memiliki sesuatu, lalu kita nak kata dia mencintainya dan jadi hamba kepada benda tu. Belum tentu lagi. Sebab apa saya kata gitu? Sebab tengok kenyataan. Tengok kenyataan di kalangan Nabi-Nabi pun ada yang kaya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada yang kaya. Jadi kalau kita kata atas sekadar pemilikan tu berarti dia mencintai lalu jadi hamba kepadanya, itu adalah ukuran yang silap. Tidak semuanya macam tu. Tapi boleh jadilah orang yang memilikinya tu kasih kuat dia tak ada benda tu dan jadi hamba, boleh jadi juga. Tapi tidak semuanya. Berarti adalah salah kita membuat ukuran secara melulu. Bila tengok saja orang tu memiliki jumlahnya banyak, kita bubuh lalu. Ni orang gila dunia ni. Itu ukuran yang silap. Demikian juga orang yang tidak memiliki apa-apa. Orang yang tak ada apa-apa, miskin, apa-apa kedana, kita nak kata orang ni zuhud ni, belum tentu lagi. Belum tentu lagi. Tapi boleh jadi. Boleh jadi. Tapi belum tentu dia orang yang tidak mencintai dunia. Belum tentu dia orang yang tidak menggilai dunia, belum tentu. Dia tak ada benda. Tak ada benda je. Sekadar boleh makan, boleh pakai, boleh hidup gitu je. Lalu kita kata orang ni tak cinta dunia ni, belum tentu. Nak tahu betul tak betul, tengok kalau kucing kau tengah capok ikan panggang lah depan tu, tengok dia bunga tu. Kalau ada ikan panggang yang ngejar tu, itu tanda. Jadi kucing tak makan tu, tanya tak ada ikan panggang. Tanya ada ikan panggang, kalau dia bunga tu, sama juga. Jadi kita tak nak ukur orang yang memiliki sesuatu itu dengan sebab pemilikan dia tu, kita kata dia ni sebagai ahli dunia, cinta dunia, belum tentu. Demikian juga sebaliknya, orang yang tak ada benda pun, kita nak kata dia ni bukan tidak cinta dunia, belum tentu lagi. Boleh jadi belaka. Kenyataan hidup banyak dah kita tengok.
Orang yang tanya dia susah, dia kata macam-macam. Tapi tanya boleh peluang ke dia, dia dah tak ada benda sisa, nyembah Melaka. Tanya ada peluang. Kita tengok banyak dah contoh-contoh gini. Tanya susah, dia kata macam-macam lah. Bangkai lah, tak boleh bawa masuk dalam kubur lah, macam-macam. Tanya tak ada barang lagi. Tanya ada barang, tak ada sisa je tinggal. Banyak kita tengok. Jadi yang saya nak maksudkan di sini bahawa bila Nabi kata celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, fahami perkataan hambanya, iaitu orang yang memiliki perasaan yang kuat, tarikan keinginannya terhadap benda-benda tadi itu, sehingga sampai ke tahap dia menjadi bertaraf, menjadi hamba kepada benda itu. Inilah yang akan kecelakaannya, tapi bukan orang yang memiliki sesuatu itu. Jadi dua benda yang perlu kita bezakan. Demikian juga kalau kita tengok, saya nak jelaskan ini supaya kita nampak perkara ini dengan jelas. Tengok, perhatikan juga kepada sirah para sahabat dan juga para awliya, para ulama. Nak beritahunya bahawa semata-mata kita tengok memiliki sesuatu itu dengan jumlah yang banyak, lalu kita nak meletakkan dia sebagai hamba sesuatu itu, belum tentu. Dengan sahabat Nabi, ada 10 orang yang disebut jaminan syurganya, al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 orang hak Nabi khabar, tapi jangan kita kata 10 orang tu je hak masuk syurganya. Cuma dalam satu riwayat Nabi beritahu 10 orang ni, iaitu orang yang dinyatakan di dunia ini sebagai ahli syurga. Kalau kita teliti seorang-seorang mereka ni, majoriti mereka ni orang kaya. Majoriti adalah orang-orang yang kaya. Jadi kalau kita nak ukur orang, seseorang itu memiliki kekayaan yang banyak, dia ni jadi hamba dunia, secara umum tak tepat lah. Sekalipun ada kebenaran juga dari satu segi. Demikian juga di kalangan alim ulama, para awliya dan salihin. Ada di antara mereka itu, termasuklah Syekh Abdul Qadir sendiri, tokoh yang orang kenal, orang akur tentang kewalian dia tu, sehingga orang sebut dia sebagai Sultan al-Awliya. Dia orang yang banyak harta, sekalipun dia seorang yang dermawan, seorang yang pemurah, tapi dia orang yang senang, orang yang banyak orang yang kaya. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha. Baik, Al-Imam Al-Junaid berkata, engkau tak akan mencapai hakikat ubudiyah, yakni kehambaan, selama engkau masih diperbudak oleh sesuatu selain Allah. Ini yang sebenarnya yang nak diberitahu oleh Syekh Ibn Atha. Bila kita memiliki suatu kecintaan yang kuat terhadap sesuatu yang lain dari Allah, dari sudut tasawufnya, bukan dari sudut akidahnya, dari sudut tasawufnya disebut sebagai menjadi hamba kepada benda itu. Bila kita jadi hamba kepada suatu benda itu, maka hakikat ubudiyah, kehambaan diri kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia akan jadi lemah, akan jadi kurang. Itu maksudnya. Jadi kata Junaid, engkau tak akan mencapai hakikat ubudiyah. Dari segi tasawuf, seseorang itu tidak akan mencapai hakikat kemanisan maqam ubudiyah ni, maqam sebagai hamba Allah Ta'ala ni, selama mana seseorang itu masih dipengaruhi kuat, diperbudakkannya, yakni diperhambakan, dipengaruhi secara kuat oleh keinginan terhadap sesuatu yang lain daripada Allah. Dengan erti, dari sudut tasawufnya, seseorang itu tak akan dapat menghayati kenikmatan, kelazatan berada pada maqam ubudiyah ni, maqam sebagai hamba Allah ni, selagi seseorang itu masih dikuasai dengan kuat oleh keinginan terhadap sesuatu yang lain dari Allah. Dengan arti, kalau kita nak menghayati, merasai kesempurnaan maqam ubudiyah dan menikmati ataupun mencapai rahsia di sebalik maqam ubudiyah ni, maka caranya kita kena rela. Rela ni maksudnya kena nipiskan, kurangkan
pautan, ingatan, kaitan kalbu kita dengan sesuatu yang lain daripada Allah. Apabila kita semakin kuat, apabila pengaruh keinginan terhadap sesuatu yang lain daripada Allah tu menjadi semakin lemah, semakin kurang, maka semakin mendalamlah cita rasa ubudiyahnya. Ubudiyah ni dia merupakan sesuatu yang memang dibanggakan oleh golongan orang-orang soleh dulu. Sebab bila seseorang tu berstatus sebagai hamba Allah, banyaklah yang dia akan dapat kelebihan dia. Saya nak cerita tu. Sebab apa? Kedudukan maqam ubudiyah ni penting. Sebab dia adalah inti kepada kemuliaan. Inti dia. Jadi sebab tu Syekh sebut sini, kalau kita ada hasrat untuk meningkatkan maqam ubudiyah ni, kehambaan diri kita kepada Allah ni, maka kita kena kurangkan tautan hati kita terhadap sesuatu yang lain dari Allah. Nak buang sama sekali, kita ni manusia, hidup atas dunia lagi, dah nak lepas lagi. Maka kurangkan. Semakin kita dapat mengurangi pengaruh pengaruh sesuatu yang lain terhadap Allah dari dalam hati ini, maka terhalang kita daripada mencapai kesempurnaan ubudiyah. Baik, saya nak sebut macam mana kesempurnaan ubudiyah ni menjadi inti kunci kepada kemuliaan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa kemuliaannya adalah pada Isra' dan Mi'raj. Antara aspek-aspek kemuliaan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi menghadap Allah pada malam Isra' dan Mi'raj. Itu adalah satu kemuliaan. Apa perkhabaran Allah dalam Al-Quran mengenai Nabi dalam peristiwa itu? Jadi Al-Quran sebut, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad dalam peristiwa yang mulia itu menghadap Allah ni, disebut sebagai gelarannya sebagai hamba. Itu kedudukan kemuliaan. Kenapa peristiwa Isra' Mi'raj ini dikatakan peristiwa kemuliaan dalam kehidupan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini Nabi disebut sebagai menghadap Allah. Atas perkara inilah sebahagian ulama menyatakan bahawa satu-satunya makhluk yang dapat melihat Allah di dunia ini adalah Nabi Muhammad. Berujahkan kepada apa yang berlaku pada peristiwa Isra' Mi'raj. Sekalipun majoriti ulama usuluddin dia kata melihat Allah ni tidak berlaku di dunia ini kepada sesiapa pun. Dia merupakan sesuatu yang akan berlaku di akhirat sebagai anugerah Allah kepada orang yang beriman, dan itu merupakan sesuatu yang akan berlaku di akhirat saja. Melihat Allah ni, dunia ni tak akan berlaku. Melibatkan semua manusia, itu majoriti ulama lah, ulama usuluddin. Tetapi segolongan ulama tasawuf dia kata ada pengecualiannya. Seorang je hak dapat benda ni atas dunia ni, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj ini satu keistimewaan. Cuma saya nak beritahu bahawa Nabi yang diperjalankan dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu disebut sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hambanya. Jadi status ubudiyah ni adalah sesuatu kunci kemuliaan manusia. Jadi orang yang belajar tasawuf, inilah tujuan dia, untuk menjadi hamba Allah. Guru kami, bila orang tanya dia, apa benda tujuan kita belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tarekat ni, apa benda tujuan? Jawab mudah je. Untuk menjadi hamba Allah yang seutuh-utuhnya. Mudah sangat je. Jadi untuk menjadi hamba Allah, tapi hamba Allah yang sebaik-baik, yang mampu kita usahakan. Itu tujuan orang belajar tasawuf, belajar tarekat. Bukan nak cari hak plek-plek, nak jadi tok bomo ke, ataupun nak nak tahu isi hati orang ke, ataupun nak berjalan atas air ke, dan macam itu bukan. Tujuannya untuk menjadi hamba Allah sebaik-baiknya. Sebab apa? Ubudiyah itu merupakan tingkatan yang paling mulia. Dalam Al-Quran disebut,
Syaitan ini dia berupaya mengganggu semua orang, kecuali siapa? Syaitan ni dia hanya tidak mampu menguasai orang-orang yang menjadi hamba Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Hamba-hambaku, engkau wahai iblis, wahai syaitan, tidak mampu menguasainya. Dengan status sebagai hamba Allah, ubudiyah ni menjadi benteng seseorang tu dijaga oleh Allah daripada dikuasai, dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh setan dan sebagainya. Dengan nas Al-Quran. Maka sebab itu kita tengok sejarah kisah Ibrahim bin Adham. Nak tengok macam mana ahli tasawuf dulu tu, memang dia perjalanan hidup dia untuk menyempurnakan ubudiyah ni, menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya yang mampu dilakukan. Itu tujuan perjalanan manusia ni. Tengok kisah sikit. Satu ketika ni Ibrahim bin Adham ni asalnya orang kaya. Bukan orang kaya, dia ni sebagai raja di sebuah negara besar dalam dunia Islam masa tu. Tapi dia telah meninggalkan jawatan dia, kerajaan dia tu, dan ditinggal harta kekayaan dia tu, lalu dia menempuh perjalanan hidup perjalanan hidup yang zuhud, ibadah dan sebagainya. Itu pilihan dia lah. Satu ketika dia nak pergi ke satu tempat lah, ke satu bandar. Dalam pengembaraan dia tu, dia nak pergi ke satu bandar. Jadi bila di bandar tu, dia akan lalulah. Biasanya gambar bandar-bandar zaman dulu adalah di kota-kota dia tu ada pengawal-pengawal penjaga dia tu. Jadi bila dia lalu nak masuk satu bandar tu, dia tanya pengawal yang jaga situ tu, dia tanya dia tak terbalik. Ada orang tanya ni, ada seorang askar, terbalik cerita dia. Ada seorang askar ni nak pergi ke satu bandar lah. Ni terbalik, minta maaf saya terbalik cerita tadi. Seorang askar ni dia nak pergi ke satu bandar. Mungkin dalam perjalanan dia tu, dia bertemu dengan Ibrahim bin Adham ni. Jadi mula-mula sekali dia tanya, siapa namamu? Dia tanya orang yang jumpa ni, sebab mungkin dia tak kenal lagi bandar tu. Jadi Ibrahim bin Adham jawab, nama aku Abdullah. Padahal nama dia bukan nama tu. Dia kata, nama aku Abdullah. Lepas tu kemudian orang ni tanya lagi, di mana bandar? Dia tanya bandar. Mungkin perjalanan nak cari bandar tempat tu. Tapi Ibrahim bin Adham ni tunjukkan kepada askar ni ke tanah perkuburan. Tunjuk kubur. Jadi askar ni mungkin dia anggap pertama sekali orang ni, dia anggap orang ni cakap bohong lah, atau nak berpersendakan dia. Akhirnya dia pukul sampai berdarah Ibrahim bin Adham. Tapi menurut riwayatnya, kejadian tu ada orang tengok. Bila orang tengok ni, orang kenal Ibrahim bin Adham ni. Nama dia dikenali merata-rata tepat, tapi tuang dia orang tak kenal. Low profile. Nama dia harum. Jumpa tuang tak kenal sekarang. Jadi bila orang tengok dia dipukul tu, akhir kali orang ramai pun pergilah menghentikan perbuatan tu. Dia larang. Dia marah ke askar, kenapa kau pukul orang ni? Dia kata. Orang ni beritahulah. Dia kata bini-bini ni. Dia kata, kau tahu tak siapa orang yang kau pukul ni? Jadi orang ramai tanya askar tu. Askar tu tidak tahu. Orang ramai pun kata, inilah orang yang bernama Ibrahim bin Adham. Askar ni rupanya nama tu suhu dah nama. Dia sedar orang yang pukul ni lah Ibrahim bin Adham, yang nama dia harum sampai merata tertepak tu. Dia pun minta maaf segeralah. Sebab apa? Dia tanya, dah sebab apa masa aku tanya tadi namamu siapa? Dia mengkhabar Abdullah. Padahal nama dia Ibrahim. Sebab apa mengkhabar nama Abdullah? Jadi kita fahamlah bahawa ni bila dia orang tanya dia nama dia Abdullah, merujuk kepada status diri dia tu. Aku ni hamba Allah. Aku ni hamba Allah. Bukan nama asli, tapi kedudukan aku adalah seorang hamba Allah. Baik, demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-222 ni, intinya nak menyatakan bahawa kecintaan kita kepada sesuatu yang lain dari Allah itu meletakkan kita pada status hamba kepada sesuatu itu pada hukum tasawuf, bukan hukum usuluddin.
Sebab kalau kasih kepada sesuatu itu dari segi usuluddin tidak meletakkan kita pada taraf menjadi hamba kepada satu benda itu. Kita dikatakan menjadi hamba kepada sesuatu itu dari sudut usuluddin bila kita menyembah benda itu. Baru je kita katakan hamba kepada sesuatu benda itu. Sekarang tak macam tu. Ini hukum tasawuf. Jadi kasih kepada sesuatu itu memperhambakan kita. Kemudian bila kita menjadi hamba kepada sesuatu itu, maka ubudiyah kita terhadap Allah itu akan jadi cacat. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala itu akan jadi renggang lah. Itu yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta. Jadi kaedahnya, caranya, sekiranya kita ada hasrat, ada keinginan nak menyempurnakan ataupun nak meningkatkan maqam ubudiyah, kehambaan diri kita kepada Allah Ta'ala ni, kerana kedudukan hamba tu adalah satu kemuliaan bagi manusia dunia dan akhirat. Kalau kita ada hasrat nak jadi gitu, nak buat ke mana? Kena baiki bahagian tadilah, iaitu kita cuba kurangkan pautan hati kita kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-222. Baik. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-223. La tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'asiyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Tidak berguna bagi Allah taatmu dan tidak mudarat, yakni bahaya pada Allah maksiat dosamu. Dan sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat taat dan melarang kamu dari maksiat, yakni dosa itu, untuk kepentinganmu sendiri. Baik. Jadi kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-23 ni nak beritahu bahawa perintah supaya melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan itu sebenarnya adalah untuk manfaat kita juga. Dan ini adalah suatu prinsip asas yang perlu kita faham, bahawa dalam akidah kita segala kebaikan manusia itu dan kemaksiatan mereka itu tidak merubah sedikit pun tentang kesempurnaan Allah. Itu dari segi akidah. Kita mengaji dalam ilmu akidah bahawa hakikatnya bahawa Allah Ta'ala itu tidak diubah oleh sesuatu pun. Ketaatan hamba, kemaksiatan mereka hamba ni, sama ada ketaatan yang mereka buat atau kemaksiatan, tidak akan menambahkan. Itu prinsip akidah kita. Sekarang macam mana prinsip akidah tu nak diterapkan dalam tasawuf? Kita mengaji ilmu akidah tu, biasalah disebut ketaatan yang kita buat tu tidak akan menambahkan kemuliaan Allah. Prinsipnya. Kemaksiatan yang dibuat oleh makhluk itu tidak akan mengurangi kesempurnaannya. Itu jelas. Baik, dan tasawuf macam mana? Maka berasaskan kepada keyakinan itu, tasawuf mengajarkan kita supaya memahami hakikat bahawa ketaatan yang kita buat dan kemaksiatan yang kita jauhi itu sebenarnya manfaatnya itu akan kembali kepada kita juga. Jadi kita buat ketaatan, kita tinggalkan kemaksiatan, sebenarnya kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan kepada diri kita sendiri. Jadi seolahnya tasawuf menganjurkan kita supaya faham hakikat ini, supaya kita lebih tekun untuk melaksanakan ketaatan, lebih tekun untuk menghindari kemaksiatan. Sebab apa? Kita buat semua ini adalah untuk manfaat diri kita saja, untuk manfaat diri kita, bukan kepada yang lain. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung uraian kalam hikmat pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.